Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Mereka hadir tanpa diundang dan membuat tawaran di pintu keluar KLIA 2. Kehadiran ulat atau perkhidmatan e-hailing tidak berdaftar ini dikesan semakin liar dan ada juga yang mengenakan caj penghantaran mencecah ratusan ringgit. Wartawan Arisha Khalil menyertai operasi khas ulat liar KLIA dipergiatkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Selangor bagi mengupas isu ini. Tanpa memiliki permit dan sebarang insurans sebagai kenderaan perdagangan, ulat teksi semakin liar menawarkan khidmat pengangkutan secara haram di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA 2. Majoriti pemandu kereta sapu didapati mengumpan penumpang serta pelancong yang tidak membuat tempahan teksi atau perkhidmatan e-hailing melalui aplikasi khas sekaligus diperdayakan dengan tawaran harga tambang yang tinggi. Berdasarkan hasil risikan selama 7 hari, modus operandi sindiket itu sekali lagi dikesan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Selangor menerusi ops ulat khas baru-baru ini. Ini antara aksi ulat berlega-lega dan cubaan memujuk penumpang di pintu masuk balai ketibaan KLIA 2 yang dirakam oleh lensa kami. Suara mana? Tindakan seorang pemandu teksi berusia 60 tahun untuk mengambil seorang penumpang warga tempatan memakan diri apabila gelagatnya diperhatikan anggota JPJ. Bagaimanapun, pemandu teksi itu cuba berdalih dan mengelak apabila kunci keretanya dirampas anggota pihak berkuasa. Dia mau pergi KLIA ke sahabat. Dia kan silap flat. Masalahnya di luar kita sini kita tak faham. Kita faham kan? Okey, kita sini. Saya minta tip kalau ada sendiri, kalau bagi saya kunci. Itu je. Saya boleh tahu saya tak? Saya faham pak. Saya boleh tahu saya tak? Saya faham pak. Saya minta tolong saya. Okey, tak ada. Saya tanya dia. Boleh cerita bang, please. Keluarkan kunci ikut arahan. Saya ikut. Okey, keluarkan kunci dan saya dah tahan kunci ni. Saya anggota JPJ, saya kena jadi saya minta lesen mandu. Lesen mandu. Mandu IC. Pemandu teksi itu cuba mendakwa kononnya tidak bersalah serta merayu agar dirinya dibebaskan. Saya KL balik. KL Mari untuk ambil orang kereta. Saya anda turun. Saya dengan. Tapi cerita tak salah. Saya tak tahu lah. Saya ikut geraknya tadi. Ikut dengan geraknya kereta. Tapi salah tak boleh. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Lagi saya tahu. Bagi mengaburi mata ulat teksi yang lain, pemandu teksi itu dibawa ke depoh operasi KLIA Landside bagi meneruskan siasatan. Tepat jam 11 pagi, kru 999 bersama 4 orang anggota penguatkuasa JPJ meneruskan operasi dengan membuat penyamaran sebagai pelancong bagi mengesan pemandu kereta sapu yang kerap beroperasi di KLIA 2. Waktu kemuncak ulat teksi beroperasi dipercayai sekitar jam 11 pagi sehingga 2 petang, manakala bagi sesi seterusnya dijangka bermula jam 5 petang sehingga 7 malam serta 9 malam sehingga 12 tengah malam berikutan penerbangan kos rendah yang banyak mendarat di KLIA 2. Pelancong asing dan penumpang wanita turut dipercayai dijadikan sasaran utama pemandu kereta sapu kerana dikatakan mudah diperdaya walaupun dikenakan caj penghantaran yang tinggi. Selepas 2 jam penyamaran, kami dihampiri seorang lelaki dipercayai pemandu kereta sapu yang berlega di lokasi terbabit dengan menawarkan caj penghantaran dari KLIA 2 ke Subang Jaya pada kadar RM120.
Taksi je. Taksi ah? Grab. Boleh? Gini. Boleh. Pergi Subang Jaya ke Kakak ni lah. Subang lah. Berapa orang? 2 orang. Ada kereta besar tak? Okey. Tak apalah. 120 boleh? 120? Boleh lah. Ha? Boleh. Selepas suspek berjaya diumpan, kami dibawa menaiki sebuah kenderaan jenis BMW berwarna hitam dipercayai milik pemandu kereta sapu itu yang diparkir jauh dari Balai Ketibaan KLIA 2 bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Bagaimanapun, tindakan pemandu sapu itu gagal apabila suspek berjaya ditahan anggota penguatkuasa JPJ yang mengikori kami tanpa disedari sebelum memulakan perjalanan. Turut ditahan ialah seorang lelaki berasal dari Kuala Lumpur dipercayai sudah 10 tahun menjalankan perkhidmatan e-panggilan atau e-hailing yang tidak berdaftar sekaligus mencabar Undang-Undang Pengangkutan Awam Darat. Seorang ulat yang berjaya dikesan pihak berkuasa JPJ telah menawarkan harga sebanyak RM70 hingga RM75 kepada penumpang yang baru tiba di KLIA 2. Dan dia juga pernah meraih pendapatan sebanyak RM4,000 untuk 1 bulan hasil daripada kegiatan haram ini. Ada buat kerja lain tak selain buat ni? Ada. Tak ada, memang setiap hari fokus dekat sini je lah. Fokus dekat luar lah. Ni saya Yalah, masuk fokus memang dekat, kerja ni lah kan? Kerja ni saja. Macam mana? Tanya-tanya macam kayak harga okey, jalan sajalah. Suspek turut mengakui tidak mendaftar kenderaannya dalam sistem perkhidmatan e-hailing kerana dianggap lebih mudah dan pantas untuk mendapatkan penumpang di Balai Ketibaan KLIA 2 yang ingin pulang ke kediaman mereka di sekitar Kuala Lumpur. Ada apa-apa? Tak ada apa-apa. Tak ada apa. Masuk, saya hantar orang, lepas ambil satu trip balik. Senang lah. Senang lah. Ada KIA, cari satu balik lah. Suatu loan lah, dapat pusing dalam pandal lah. Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan JPJ Malaysia, M. Janagajaran berkata, operasi ini dilakukan dari semasa ke semasa seperti rondaan anggota beruniform atau secara penyamaran dengan memakai pakaian preman seperti pelancong di KLIA serta KLIA 2. Pihak Jabatan JPJ memandang seriuslah akan perkara ini kerana ini merupakan satu kegiatan haram yang bersifat mementingkan diri sendiri. Ini sebagai satu pengajaran lah kepada yang ulat-ulat ni supaya mereka hentikan kegiatan ni. Menurut beliau, pihak JPJ turut menerima aduan daripada beberapa pengusaha e-hailing berdaftar apabila mereka dikatakan terpaksa menunggu hampir 4 jam bagi mendapatkan penumpang. Jangan dia nak memotong queue. Jangan memotong queue sengaja atas kepentingan diri mereka. Ini mereka akan untung. Sebaliknya orang yang betul-betul ikut peraturan undang-undang ni, mereka akan tertinggal. Mereka akan kehilangan pendapatan. Tambah M. Janagajaran, perkhidmatan kereta sapu yang tidak berdaftar boleh mengundang kepada jenayah jika tidak dibendung. Sekiranya kita gunakan permit-permit yang sah ni, kita ada rekod. Kalau bila penumpang tu kita tahu penumpang ni naik kereta mana. Dan kita ada maklumat-maklumat tu. Sekiranya ada aduan, kita boleh trace balik. Kita nak jaga bukan saja imej jabatan tapi imej negara kita sendiri. Sebanyak 11 tangkapan berjaya dilakukan pihak JPJ, melibatkan 9 daripadanya menggunakan kenderaan persendirian, manakala 2 lagi menggunakan teksi. Suspek boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 205-1 Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 yang memperuntukkan denda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Suspek yang bersubahat melakukan aktiviti ulat ini juga boleh didakwa mengikut Seksyen 243-1 di bawah akta yang sama jika sabit kesalahan. Operasi tamat jam 2 pagi. Laporan Arisha Kalim 999.
Sebuah kondominium di Bandar Baru Ampang dikesan padat dengan penghuni warga asing yang menetap lebih 4 tahun bersama keluarga. Pihak pengurusan kediaman itu telah pun mengeluarkan notis amaran untuk mengosongkan kediaman itu kerana disyaki tidak memiliki sebarang dokumen perjalanan yang sah, namun mereka tetap berdegil. Ikuti serbuan yang dijalankan oleh Jabatan Imigresen Malaysia Kuala Lumpur disertai oleh wartawan Afifah Haminuddin. Bagi membantras isu pencerobohan imigran dan jenayah rentas sempadan, operasi bersepadu terus dipergiatkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia Kuala Lumpur dan kali ini, sebuah kondominium sekitar Ampang menjadi sasaran utama. Tepat jam 10 malam, kami bergerak ke lokasi sasaran di Bandar Baru Ampang dengan kekuatan seramai 71 anggota serta kerjasama dari Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Selangor. Open the door. Wear your mask. Wear your mask. Take your handphone. Take your handphone. Wear your mask. Take your wallet. Take your handphone and follow us. Operasi ini berdasarkan hasil risikan selama seminggu dan aduan oleh penduduk warga tempatan yang mendakwa majoriti warga asing yang menetap di kediaman terbabit disyaki tiada dokumen perjalanan yang sah. I think a lot of them were just furious because they're just getting the job. They want to move out as soon as possible. When you get the notice? Sorry, when you get the notice? The notice from the management. When you get it? Management, few, almost 2 months or 1 month. Already 1 month. Yeah, so they asked before June, we have to move out. Before the 30th of June, everyone, including UN holder. UN holder. Ada juga segelintir penghuni yang sengaja melengahkan masa serta memberikan pelbagai alasan bagi mengelak dari disoal. If you have handphone, anything, just bring your phone. Okay. Why now? She's calling. Come on. We all waiting here. Don't make it fast. Where's your UN card? UN card. Choose Mugia. You can speak English? Siasatan awal mendapati rata-rata warga asing lebih gemar memilih kondominium mewah sebagai penempatan kerana sistem kawalan yang ketat. Pemeriksaan yang dijalankan di sebuah kondominium 20 tingkat ini mendapati penghuni warga asing yang menetap di sini memegang kad UNHCR dan menetap di sini hingga 3 keturunan, dan saya difahamkan rata-rata penghuni di sini bekerja sebagai pembungkus makanan di syarikat-syarikat kecil di kawasan ini. Selain itu, terdapat penduduk warga asing yang enggan memberi kerjasama dengan melarikan diri melalui tingkap dan balkoni di belakang rumah. Dia dah turun. Lari dah. Lari dah. Lompat. Oh, dah. Tak tinggi. Hasil pemeriksaan, lelaki warga asing berusia 32 tahun ini merupakan bekas tentera di negara asal dan mendakwa memilih Malaysia bagi pilihan pelarian kerana prosedur yang mudah. Sudah 4 tahun saya sini. 4 tahun. Datang dengan anak-anak semua. You datang di sini melalui apa? Actually, I came here by visa. Then after that, I went to UNHCR. Then we are under UN now. Then you kerja apa kat sini? Sekarang saya kerja aircon service, aircon company. Dan tadi I perasan ada army punya certificate kan? Ada. Why you ada army certificate dan why you datang sini? Actually, 4 years before, I have been more than 9 years in army. The situation, the enemy, they are not face to face. So they are attacking in school, they are attacking the mosque, in the home.
and maybe on the way to the job. So that's why I decided to actually come out from my country. So I come with my family and my 2 kids. Jelasnya ketika diserbu, dia dan keluarga sedang membuat jamuan makan bersama rakan terdekat yang juga pemegang kad UNHCR. Sekolah sekarang ada sini. Actually, my 2 kids, they have school. They are going to school here. One is 8 and the other one is 7. Sini sewa berapa? My room is 800. You tahu tak you ada kat UNHCR tapi you tak boleh kerja tau? Saya tahu. Tahu, tapi you still kerja lah. Actually, if I cannot go to work, so how to survive here? So no one is sending money to me. Menurut Pengarah Imigresen Kuala Lumpur, Syamsul Badrin Mohsin, majoriti penghuni warga asing berkongsi kediaman bersama 2 hingga 3 keluarga bagi mengurangkan kos perbelanjaan. Pada malam ini kita telah memeriksa seramai 205 orang dan daripada pemeriksaan ini seramai 49 orang akan kita bawa balik ke tempat kita untuk semakan kita atas dia punya dokumen. Terdiri pada 27 lelaki, 17 perempuan dan 15 orang kanak-kanak. Mereka ini kebanyakannya memegang kad UNHCR lah. Kita ambil semua kad tu dan kita akan semak semula lah sama ada kad itu tulen atau tidak lah. Itu yang kita bawa balik tadi 49 orang tu, yang tu kita rasa mungkin palsu dan kita akan semak semula dengan UN lah. Kesemua warga asing berusia antara 9 bulan hingga 60 tahun dibawa ke depoh tahanan imigresen Bukit Jalil untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63 kerana tiada dokumen perjalanan yang sah. Operasi tamat jam 1 pagi. Laporan Afifah Haminuddin 999. Seorang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Parit Buntar atas pertuduhan membunuh dan mengerat ibunya kepada 15 bahagian. Ikuti perinciannya dalam rangkuman Kejadian Jenayah Seminggu 999. Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Magistrate Parit Buntar atas tuduhan membunuh dan memotong ibunya kepada 15 bahagian. Tiada pengakuan direkodkan oleh tertuduh yang berusia 42 tahun selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Muhammad Syaiful Akmal Muhammad Razi. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa membunuh ibunya yang berusia 68 tahun pada 28 Mei lalu. Kesalahan itu dipercayai berlaku pada jam 2.30 pagi hingga 3 pagi di sebuah rumah di Taman Kerian Parit Buntar. Kejadian itu terbongkar selepas jiran mangsa terhidu bau busuk dari rumah mangsa sebelum memaklumkan kepada pihak polis. Mahkamah menetapkan 20 Julai depan sebagai sebutan semula kes dan penyerahan dokumen. Tindakan seorang lelaki memecut laju kenderaannya dalam cubaan melarikan diri membongkar satu aktiviti pengedaran dadah jenis heroin. Mengikut kenyataan polis, sebuah kenderaan dikesan dalam keadaan mencurigakan di Jalan Besar Nibung Tebal, Rabu lalu. Setelah mengejar hampir 200 meter, pihak polis berjaya mengepung kenderaan suspek sebelum menahan seorang lelaki berumur 36 tahun. Hasil siasatan lanjut, polis berjaya menemui dadah dipercayai heroin yang bernilai RM120,000 di dalam kenderaan suspek. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Session Kota Baru atas tuduhan cuba membunuh rakannya di hadapan sebuah masjid di Bacok. Mengikut pertuduhan, tertuduh yang berusia 39 tahun dengan sengaja cuba membunuh rakan sekampungnya yang berusia 50 tahun sehingga mendatangkan kecederaan pada 15 Mei lalu. Walau bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh. Tertuduh turut didakwa mengikut Seksyen 307-1 Kanun Keseksaan. Sebutan semula kes dijadualkan 14 Julai depan. Di Selangor, seorang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Session Sepang atas tuduhan menjual gambar lucah di media sosial. Mengikut kertas pertuduhan,
Tertuduh yang berusia 30 tahun didakwa melakukan komunikasi lucah dalam keadaan sedar bagi maksud komersial. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan di bawah Seksyen 233-A-2 Akta Multimedia dan Komunikasi 1998. Tertuduh turut berhadapan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi setahun atau kedua-duanya. 19 Julai dijadualkan sebutan semula kes. Seorang lelaki warga tempatan ditemui maut dengan kesan tertakkan di hadapan rumahnya di Jalan Seri Net 9 di Klang, Selangor. Menurut kenyataan polis, mangsa telah diserang dan ditetak dengan parang oleh beberapa lelaki sebelum pihak polis mendapat laporan. Siasatan di tempat kejadian mendapati suspek ditemui dalam keadaan berlumuran darah dan meninggal dunia di tempat kejadian selepas mengalami kecederaan parah di kepala. Motif kejadian masih belum dikenal pasti. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Boleh kata tiap-tiap hari. Berapa harga beli selalu? Tak tentulah, kadang 5 busing, kadang 3 busing. Jabatan Kesihatan Negeri Selangor meneruskan pemantauan ke atas mesin jual air demi kesejahteraan dan kesihatan pengguna. Tindakan sitaan telah pun dilakukan ke atas mesin yang tidak berdaftar kerana kandungan airnya dikuatiri tercemar memandangkan ia tidak diselenggara mengikut tempoh yang ditetapkan. Wartawan Tun Nizami Hashim menyertai operasi itu di Klang, Selangor. Aku memang selalu beli air di sini ke? Boleh kata tiap-tiap hari. Berapa harga beli selalu? Tak tentulah, kadang 5 busing, kadang 3 busing. Ini sebetul 10 sen. Banyak orang beli tu, sebetul 10 sen. Selalu ada bau tau, kimia, pai ni biasalah. Bau tu. Itu keluhan seorang pengguna mengenai minuman yang disyaki tercemar dibelinya menerusi mesin jual air di sekitar Klang, Selangor. Air tu tak bersih, mana kita beli tau. Warga masak kita teruk. Jadi kita beli mayang. Tapi aku masak. Dia orang tak masak, dia memang minum terus saja. Berdasarkan aduan pengguna, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor mempergiatkan operasi bersepadu bersama Majlis Pembandaran Klang untuk menyita mesin jual air yang tidak berlesen. Kebanyakan mereka ini menjalankan aktiviti atau menempatkan mereka punya mesin jual air ini tanpa mendapat lesen. Tepat jam 10 pagi, 30 pegawai dan anggota penguatkuasa menyita mesin jual air tidak berlesen mengikut Seksyen 4-1-F Akta Makanan 1983. Walaupun dalam keadaan hujan lebat, pihak kesihatan tetap meneruskan operasi dengan menyita 20 buah mesin jual air yang tidak berdaftar di sekitar Kelang, termasuk di Bukit Tinggi, Jalan Taiping dan juga Pendamaran. Dan kesemua mesin jual air ini akan dibawa ke depo simpanan Majlis Pembandaran Kelang untuk tujuan penyitaan. Tindakan penyitaan ini dilaksanakan kerana segelintir pemilik mesin jual air didapati keras kepala dengan menanggalkan notis sitaan yang telah ditampal sebelum ini bagi meneruskan perniagaan haram mereka tanpa mendapatkan lesen. Penyitaan ini kita dah buat dah lama dan tempoh tu kita bagi cukup lama untuk pemilik MJA untuk buat permohonan lesen. Since diorang tak buat, so tujuan kita datang hari ini adalah untuk kita angkut semua lesen ini untuk memaklum kepada pihak MJA tersebut dengan segera untuk mohon lesen menjual air ini. Sekiranya pihak owner MJA ini tidak claim diorang punya MJA, maka dalam tempoh kurang daripada 3 bulan kita akan siapkan kertas siasatan untuk minta keizinan daripada mahkamah untuk pelupusan. Pelupusan lah. Amaran turut diberikan kepada pemilik premis termasuk doktor veterina ini kerana menyediakan khidmat bekalan elektrik dan air ke mesin yang beroperasi tanpa mendapat kelulusan daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia.
Nanti kita akan sita mesin ni lah sebab dia tak Oh, ini bukan sambil mesin sita pun tak ada. Cik sebagai wakil je lah. Wakil sajalah. Bulan-bulan bayar berapa? Dia bulan-bulan bayar RM25. RM25 lah. RM25 dia pakai air juga. Jadi ada dia pakai air jadi RM110 macam tu. RM110 untuk air dengan juga elektrik lah. Dia company mana ni? Ini company saya pun tak tahu nama dia tapi dah lama ke? Dia ambil 1 tahun lebih ya. Saya nak tolong saja kerana dia pakai air. Sini pun ada masalah air selalu. Saya pun pakai mesin ini minum air banyak. Sebelum ni mesin ni dah sita, siapa yang buka? Oh, saya tak tahu. Ini semua mesin semua yang tuan punya mesin yang Belum ni mesin ni dah disita sebab tak ada lesen. Tapi bila kita datang balik dia beroperasi. Dia macam tu. Dia buka balik. Saya hanya tolong kerana air penting. Jadi kita dah cabut pula. Dia kita akan mesin ni masuk dalam lori lah. Ya okey lah. Lagi at least saya tahu saya tak mau bagi air. Kenapa? Kerana penyakit ke? Kerana bila tak ada lesen, kalau berlaku penyakit, contoh kalau berlaku food poisoning, kita tak tahu siapa, maklumat daripada siapa. Bila tak ada lesen, maksud dia tak ada monitoring surveillance. Lagipun saya tak ada lama tak cakap banyak tikus sana tak. Takut dia dapat leptospirosis. Kerana leptospirosis satu penyakit boleh rosakkan kidney. Kami dah belajar leptospirosis. Jadi tikus terlalu banyak. Kalau masuk dalam kencing habis. Sebab bila dia ada lesen, dia akan patuh kita punya standard air minuman. Bila standard air minuman, dia orang kena buat kerap sampling sama ada pH, kekeruhan, turbidity. Semua tu memantui ataupun tak. Kalau tak ada lesen, saya ingat dia ada lesen. Ada kita kalau kira lama saya tak mau bagi. Menurut Pegawai Kesihatan Daerah Kelang, Dr. Siti Rohana Saad, pemilik mesin jual air yang ingin menuntut mesin mereka semula perlu membayar kompaun RM2,000 dan diperintahkan untuk memohon lesen sebelum dibenarkan beroperasi semula. Saya suka ceritalah untuk mengingatkan pengguna dan orang ramai lah berkenaan keselamatan yang patut dicakna sebelum mendapatkan ataupun membeli sebarang produk makanan atau minuman melalui tak kiralah mesin jual air ke ataupun mesin jual pemakanan ringan dan sebagainya, untuk pastikan dari segi keselamatan dan kualitinya supaya sebarang keracunan makanan dan penipuan peniaga dapat kita elakkan lah. Sekiranya mereka pengguna dapat mendapati mesin-mesin jual air tersebut tidak berlesen ataupun ditempatkan tanpa ada pengendalian pengurusan dari segi dia punya penyelenggaraan untuk memastikan dari segi kebersihannya, mereka patut laporkan kepada Pejabat Kesihatan Daerah Kelang, khususnya lah di sinilah ya, untuk kita mengambil tindakan, mantau buat penyiasatan dan seterusnya memastikanlah tidak ada keracunan makanan ataupun perkara yang tidak diingini lah. Operasi tamat pada jam 3 petang. Laporan Tun Hizami Hashim, 999. Pengguna jalan raya di Persiaran Kerjaya Glen Mary Shah Alam dikejutkan dengan aksi 2 orang lelaki menumbuk membabitkan seorang penunggang motosikal dan pemandu kereta sebelum dileraikan oleh orang awam. Video kejadian berdurasi 22 saat itu sempat dirakam oleh pengguna jalan raya yang lain sebelum tular di media sosial dengan lebih 3,000 perkongsian di laman Twitter. Kejadian jam 7.15 petang itu tercetus. Ekoran suspek berusia 29 tahun enggan mengenepikan keretanya yang menghalang laluan penunggang motosikal terbabit. Rata-rata netizen mengecam tindakan mereka bergaduh di jalan raya sehingga mengganggu keadaan lalu lintas yang sudah pun sesak.
Kalau gaduh tengah jalan tak kena. Patutnya kalau apa-apa pergi tepi jalan dan selesaikan tepi jalan lah. Tidaklah sampai berpukul, berbedal macam itu. Tak kena sangat. Dia balik ke agama lah. Kalau dia tu ada asal agama, dia tidak akan melakukan perkara yang macam tu. Dia tu bersabar dan tak boleh nak ikutkan perasaan sangat lah. Dia orang muda ni kalau bawa kereta tu berhati-hati lah. Kalau ada sikit apa ni, korang perhati kerana dia mungkin orang blok jalan kita ke, kita harus sabar dan kau boleh selesaikan, tapi tidak sampai berpukul bedal macam tu. Itu adalah orang yang tak beriman. Sebab kita orang Malaysia ni sebenarnya kita ada adab sopan kita. So saya rasa kalau pemanduan, tak kira sama ada pemandu kereta ataupun penunggang motosikal ni, seloknya kita selesaikan cara baik lah. Ataupun kita timbang rasa dah lebih kurang sebab kita pun masing-masing nak cepat. Kemudian yalah, maksudnya tolak ansur sama sendiri. So saya rasa kalau ada sifat tu mungkin benda ni tak jadi. Sebenarnya penggunaan dashcam ni bagi saya memang ada guna dia. Satu, sekiranya berlaku kemalangan lah, yang kita pun tak minta berlaku kemalangan. So supaya ada proses untuk claim ataupun untuk dapatkan bukti tu lebih mudah kan untuk dashcam ni. Menurut Ketua Polis Daerah Shah Alam, ACP Muhammad Iqbal Ibrahim, penunggang motosikal yang bekerja sebagai jururunding itu telah pun tampil untuk membuat laporan dan kini mangsa dan suspek telah pun dipanggil untuk membantu siasatan. Kesan kecederaan ada pada penunggang motosikal itu akibat daripada ditumbuk bertubi-tubi oleh pemilik motorkar, dan kita pun telah keluarkan Pol 59 untuk dia mendapatkan rawatan di hospital kerajaan lah. Kita telah menjalankan siasatan dan kita akan majukan kertas siasatan ini kepada Timbalan Pendahulu Raya lah, dan tengok apa keputusan daripada pihak Timbalan Pendahulu Raya. Tambah ACP Muhammad Iqbal lagi, kedua-dua mangsa dan suspek bersetuju untuk menyelesaikan kes secara baik. Laporan polis berkenaan kejadian berkenaan telah pun ditarik balik oleh pihak pengadu. Setakat ini beberapa saksi itu telah dirakam percakapan, dan apa yang saya boleh nasihatkan di sini supaya pihak pengguna jalan raya hendaklah mematuhi apa-apa arahan daripada pihak polis ataupun peraturan-peraturan jalan raya. Janganlah ambil tindakan sendirilah. Terutamanya yang kita maklum jalan di Glen Mary itu sedang ada banyak construction MRT dan mungkin akan berlaku kesesakan waktu-waktu puncak, terutamanya waktu-waktu orang bekerja. Jadi ada kenderaan tu perlu ada timbang rasa kepada pengguna jalan raya yang menggunakan kenderaan lebih kecil untuk memberi laluan kepada mereka untuk ke depan ataupun melalui jalan tersebut. Kes disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan kerana sengaja menyebabkan kecederaan. Dan pesalah boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 1 tahun atau denda maksimum sebanyak RM2,000 atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Ini selam siapa beli? Kotor dan jijik. Itulah gambaran asrama pekerja, sebuah kilang besi yang diserbu oleh pasukan Jabatan Tenaga Kerja. Sampah dilihat terkumpul di ruangan bilik tidur sekaligus menyebabkan bau yang busuk. Ikuti serbuan yang disertai oleh Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang bersama beberapa agensi lain di Bagan Lalang Butterworth baru-baru ini. Ini selam siapa beli? Oh, ini kasih. Awak duduk sejam kat sini tengok je nak. Tahan tak tahan? Okey, mai. Sebuah kilang besi di Butterworth Pulau Pinang dikesan menyediakan tempat tinggal pekerja yang tidak kondusif dan tidak memiliki perakuan penyediaan asrama pekerja.
Hasil tinjauan wartawan bersama pihak Jabatan Tenaga Kerja mendapati ruangan asrama yang disediakan tidak teratur dan terdapat pelanggaran syarat di bawah Akta 446 iaitu Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990. Kilang lain yang pindah pergi sebelah mana bayar? Sebelah mana kilang lain? Jauh tak? Jalan kaki boleh? Jalan kaki boleh? Bawa saya pergi sekejap. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Tenaga Kerja, Muhammad Asri Abdul Wahab, keadaan asrama yang disifatkan daif ini tidak sesuai dihuni oleh 32 pekerja asing yang digaji di sini. Lepas tu tengoklah dari segi ni ya, struktur bangunan ni. Ni hati-hati ni. Ni dari segi faktor keselamatan ni. Tengok dapur pun. Tak hidup segan ini, hidup segan mesti tak mau ni. Saya kalau selalu begini saya cakap mudah ya. Majikan awak saya duduk, awak suruh duduk sejam lah kat sini. Awak duduk sejam kat sini tengok je nak. Tahan tak tahan? Okey, mai. Pemilik premis gagal menyediakan kemudahan asas yang sepatutnya diberikan kepada pekerja seperti tilam dengan ketebalan lebih 4 inci, almari berkunci dan kawasan tandas yang sesuai termasuk menempatkan penyedia asrama. Elemen buruh paksa turut dipantau bagi mengelak sebarang penindasan terhadap pekerja asing. Flash. Tidur, ini betul betul. Ini berapa orang duduk? 3 orang. Ini duduk 5 orang. Saya tanya terus terang. Ini tidur di sini ya. Okey kah? Ini saya betul-betul tanya ikhlas ya. Betul. Tidur selesa kah? Ini macam tidur. Boleh kah? Orang anak kalau masa mana kasih orang cakap betul-betul lah. Ini dengar tengok ini sempit panas pakai kelambu lagi. Oh yo, ini wiring pun tak tahu apa jadi ni. Antara agensi lain yang terlibat dalam operasi ini termasuk Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Pertubuhan Keselamatan Sosial, Jabatan Imigresen Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Kesihatan Pulau Pinang dan Majlis Bandaraya Seberang Perai. JTK Pulau Pinang dijangka akan membuka sebanyak 6 kertas siasatan terhadap majikan-majikan terbabit di bawah Seksyen 24B Akta 446. Kami tidak akan berkompromi. Kami akan seret semua majikan-majikan yang degil ini, yang tidak jaga kebajikan pekerja ini, ke muka pengadilan. Satu cas bawah Akta 446 dia boleh pergi sampai 50,000. Dan kalau kita tengok tadi, pekerja-pekerja tu biasalah mereka ni sebenarnya bila mereka bekerja, mereka nak balik tu, mereka naklah rehat tempat tidur yang selesa. Dapur bersama dengan tempat tidur. Belum cerita lagi tentang wiring. Belum cerita lagi tentang dia punya ventilation, pindaran udara. Jika disabitkan kesalahan, majikan boleh dikenakan denda sebanyak RM50,000 bagi setiap satu kesalahan. 76 hilang tempat tinggal selepas rumah mereka terbakar. Dipercayai disebabkan oleh letupan tong gas. Kebakaran yang melibatkan 15 buah rumah itu berlaku di Kampung Contoh Patagas, Putatan, Sabah. Butirannya dalam tragedi 999 minggu ini. Kebakaran ini berpunca daripada rumah depan dan tong gas itu pecah datang ke rumah saya dan kebakaran terus melaratlah sehingga melibatkan 15 biji buah rumah. Masa kejadian tu saya di dalam rumah lah. Begitu juga sama juga nampak api marak kan. Jadi terus bawa anak lari lah. Begitu saja. Itu antara situasi yang dilalui oleh dua mangsa yang sempat menyelamatkan diri namun reda apabila harta benda mereka musnah sama sekali dalam kejadian kebakaran melibatkan 15 buah rumah di Putatan, Sabah.
Menurut mangsa, kejadian berlaku kira-kira jam 9.20 malam dan sebahagian daripada mereka hanya sempat menyelamatkan beberapa dokumen penting. Seorang lagi mangsa, Mimi Hasnani, merupakan pelajar yang dalam perjalanan pulang ke asrama terkejut apabila mendapat panggilan dari adiknya yang mengatakan rumah mereka turut musnah. Jadi adik yang call, gelabah sudah ni, gelabah sudah rumah terbakar. Okay, kami pusinglah balik dari Menggatal, terpaksa racing lah bapa yang bawa kereta. Tapi sudah sampai sini memang lesap sudah lah, api marak sudah. Jadi kami terpaksa pergi yang sana dekat sekolah tu. Memang kalau tengok pun meletup-letup sudah gas. Tapi syukurlah selamat juga semua. Mimi Hasnani bersyukur tiada kemalangan jiwa berlaku ke atas keluarganya dan redha atas apa yang berlaku walaupun kerugian harta benda. Turut terselamat Adizal Diman yang sempat menyelamatkan diri apabila terdengar teriakan anak saudaranya ketika api sedang marak. Tapi waktu tu api masih sikit kan. Tapi kami ambil dokumen-dokumen yang penting je lah. Bawa lari. Tapi sekali keluar cepat api merebak. Sudah sampai di depan rumah. Teruslah merebak sampai rumah terus-terusnya. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Penampang Zero Tinggalan, pihaknya ke lokasi kejadian sejauh 9.5 km bersama 32 anggota dibantu Balai Bomba dan Penyelamat Kota Kinabalu. Operasi memadam kebakaran dilakukan 2 jentera pemadam api yang dikejarkan ke lokasi dan berjaya mengawal kebakaran kira-kira 30 minit kemudian. Ketua Polis Daerah Penampang, Deputi Superintendent Muhammad Haris Ibrahim berkata, siasatan awal pihaknya mendapati tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Dan mengikut maklumat yang kita perolehi, jumlah rumah yang terlibat dalam kebakaran ini lebih kurang 10 ke 12 buah rumah. Jadi puncak kebakaran masih dalam tindakan pihak bomba untuk mengesahkan apa puncak kebakaran. Sementara itu, menurut Pegawai Daerah Putatan Haryani Anah Abdul Kadir, setakat laporan yang diterima, seramai 29 mangsa dari 6 keluarga kini ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara Dewan Seri Putatan. Seperti mana dimaklumkan, mungkin lebih daripada 60 orang. Tapi sementara waktu ini kami masih lagi menunggu maklumat yang tepatlah bagi membantu mereka berpindah ke pusat sementara lah. Menurut Haryani lagi, pihak kebajikan masyarakat turut membantu mangsa-mangsa yang terlibat. Terima kasih kerana bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk terus menyalurkan sebarang berita kejadian jenayah menerusi email, Facebook dan juga Instagram rasmi 999 seperti tertera. Dengan itu, kita jumpa lagi di minggu hadapan. Saya Sofia Nur Solihatun mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.